Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ni kita nak sambung lagi kita punya perbincangan tahun 3 buku teks Sains KSSR Semakan. Okey, hari ni kita nak sentuh lagi berkenaan dengan isi padu. Okey, untuk pengetahuan anda, sebelum ni kita dah mengenali isi padu. Kita dah tahu isi padu tu apa benda. Apa itu luas dan apa isi padu. Luas dengan isi padu tak sama. Luas di permukaan saja. Tapi kalau isi padu, keseluruhan kawasan itu adalah isi padu. Maksudnya daripada segenap penjuru, kalau bilik tu, keseluruhan isi dalam bilik tu adalah isi padu. Kalau kotak, seluruh kotak tu adalah isi padu yang boleh dipenuhkan. Okey, kalau luas dulu, permukaan sahaja. Lantai saja. Okey, jadi hari ni kita nak pergi lebih lanjut, iaitu macam mana kita nak ukur isi padu dalam kotak lohong. Sebelum ni kita pakai kotak kan. Ni kita tengok aktiviti mari uji macam mana kita nak ukur isi padu pepejal. Tapi pepejal ni nama dia kotak lohong, iaitu pepejal yang ada bentuk yang tetap lah. Bentuk yang seragam. Iaitu macam ni, bentuk macam dadu lah lebih kurang. Tapi dia ada ukuran-ukuran yang berbeza. Ada yang kubus, ada yang kuboid. Aktiviti ni adalah aktiviti berkumpulan. Anda boleh juga buat dekat rumah bersama adik-adik anda juga, ataupun kakak-kakak anda atau mak bapak anda lah. Alat dan bahan. Yang pertama, 24 kubus berukuran 1 cm padu. 1 cm padu tu maksudnya 1 kali 1 kali 1 kecil-kecil. Macam warna putih ni. 1, 1, 1. Semua 1 cm, 1 cm, 1 cm kecil-kecil lah. Dan juga kotak lohong. Kotak lohong ni ada 3. A, B dan C. Kotak lohong yang pertama, kotak lah senang kata kotak. Kotak ni dia ada lubang. Sebab tu nama dia kotak lohong. Yang pertama 2 kali 3 kali 2. Yang kedua 3 kali 2 kali 3 saiz dia. Yang ketiga 4 kali 2 kali 3. Maksudnya kotak ni dia sama je lebih kurang dia punya tapak. Tapi dia punya tinggi dia 2, tinggi dia 3, tinggi dia 4. Jadi dia lebih kurang lah sebenarnya saiz dia. Yang kalau perasan 2 kali 3, 3 kali 2 sama je bawah ni. Maksudnya dia punya luas bawah sama. Tapi isi padu dia berbeza dekat 3, 2 dan 4 ni. 2, 3, 4. Okey, langkah-langkah dia. Mula-mula isikan kubus berukuran 1 cm padu ke dalam kotak lohong A. Maksudnya kita ambil kubus yang kecil-kecil 1 cm padu ni, kita isi dalam ni. Kita isi. Lepas tu kita dah lengkap cukup-cukup. Kira setiap kubus berukuran 1 cm padu itu yang dimasukkan sehingga memenuhi kotak lohong. Maksud kita masuk tu kita kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rupa-rupanya ada 12 kubus 1 cm padu yang boleh masuk dalam A ni. Jadi kita pun tuliskan keputusan dekat sini. Kita tulis A tu 12. Jadi bilangan kubus 12. Kita isikan dalam jadual ni. Bilangan kubus ni 12. Jadi isi padu kotak dia 12 cm padu. Maksudnya kalau ada 12 biji, 12 cm padu dia. Sebab ukuran dia 1 darab 1. Sebab 1 cm darab 1 cm darab 1 cm. 1 kali 1, 1 kali 1 kali 1 lagi pun 1. Jadi satu kotak kecil ni mewakili 1 cm padu. 1 cm3 lah. cm3 kecil kan. Jadi bila ada 12 boleh masuk dalam satu kotak ni, maksudnya dia 12 cm padu. Jadi bila bilangan kubus dia 12, isi pada kotak dia 12 cm padu. Kemudian ulangi langkah 1 hingga 3 menggunakan kotak lohong B dan C. Maksudnya kita buat isi pula benda ni dengan kat kotak B, kotak C. Dah tentulah lebih banyak kan. Lagi besar kotak tu, lagi banyaklah isi padu dia yang kita boleh isi. Awak kena bezakan. Kalau ruang hari tu kita belajar, kita cuma tampal kertas 4 segi kan, 2D kan, tampal kertas 4 segi dalam satu kotak. Tapi kalau isi padu ni, kita kena masukkan sesuatu ke dalam kotak itu. Itu perbezaan isi padu dan juga luas. Ada soalan kat sini, kita tengok. Kotak lohong yang manakah menggunakan paling banyak kubus 1 cm padu? Dah tentulah kotak lohong C jawapan dia. Yang kedua, jika sebanyak 90 kubus 1 cm padu diperlukan untuk memenuhi kotak lohong, berapakah isi padu kotak lohong tersebut? Dah tentulah kalau ada 90 biji, maksudnya 90 cm padu. Jadi jawapan dia 90 cm3 kecil. Yang ketiga,
bagaimanakah cara mengukur isi padu ruang kotak lohong? Macam mana cara nak ukur dia? Senang saja. Maksudnya, masukkan kubus 1 cm padu sehingga penuh, kemudian kira. Okay, masukkan kubus 1 cm padu sehingga penuh, kemudian kira bilangan kubus itu, dapatlah jawapan isi padu kotak lohong, kan? Yang kita buat ni lah tadi, aktiviti atas ni yang kita bincang. Okay? Inilah jawapan dia. Sangat mudah kan untuk mengukur isi padu kotak lohong, iaitu untuk mengukur satu benda yang bentuk dia kubus atau kuboid macam inilah. Okay? Itu isi padu kotak lohong. Okay, hari ni kita masuk lagi satu. Agak sukar sikit lagi. Isi padu ni bukan saja pepejal. Isi padu ni juga adalah cecair. Cecair pun isi padu juga. Jadi macam mana kita nak ukur cecair? Okay. Jom kita tengok. Mengukur isi padu cecair. Lim, Langgi dan Aisyah membeli susu kotak. Susu kotak kan, air dalam tu kan penuh kan. Mereka ni ingin mengetahui sama ada isi padu susu kotak tersebut sama ke tidak seperti yang dilabelkan. Maksudnya dekat dalam kotak tu kan dia ada label kan, nampak tu. Kan kalau beli air kotak kan, betul ke air di dalam ni sebanyak itu? Dia kata, isi padu kotak susu kotak ini ialah 200 ml. Adakah isi padunya tepat 200 ml? Mari kita mengukurnya. Kan awak dapat susu kotak kadang-kadang kan dekat sekolah tu, betul ke? Atau nak beli kat kedai tu, betul ke nilai dia kat bawah tu 200 ml? Apa tu ml? Betul ke ml tu? Bacaan dia macam mana? Macam mana kita nak kira? Tu dia pun tanya, apakah alat yang sesuai untuk ukur isi padu cecair ni? Isi padu cecair boleh diukur menggunakan silinder penyukat ataupun bika. Jadi kita boleh ukur guna silinder penyukat yang panjang ni, ataupun bika. Bika pun asalkan dia ada senggatan dekat tepi tu yang kita boleh tengok bacaan dia. Ada garis-garis, ada nombor kan. Okay. Kita sambung. Okay, ini merangkumi 6.1.5. Okay. Lim, Langgi dan Aisyah mengambil ukuran isi padu susu kotak itu. Isi padunya ialah 210 ml. Terlebih pula. Kan? Dia baca daripada mana? Dia baca daripada atas. Mata dia ni nampak. Mata dia ni dia baca daripada atas. Kemudian seorang lagi baca daripada bawah. Bukan isi padunya ialah 190 ml. Dia baca daripada bawah ni mata dia. Seorang lagi, yang si Aisyah ni, dia baca tepat-tepat. Ini nama dia. Bacaan meniskus. Bukan menikus bacaan meniskus. Maksudnya dia boleh baca tepat-tepat tegak, baru dia dapat, saya pula mendapat bacaan tepat 200 ml. Okey, ada 3 orang dengan bacaan yang berbeza. Okey. Bacaan isi padu siapa yang betul? Siapa agak-agak? Kenapa? Right. Cikgu dia pun kata, bacaan yang betul ialah bacaan yang diambil oleh Aisyah. Kerana kedudukan matanya berada pada aras meniskus. Meniskus tu maksudnya tegak. Okay? Ingat air tu kalau perasan, dia ada naik sikit ujung dia kan. Naik sikit ujung dia. Jadi awak masa awak lihat, pastikan mata awak tegak dan awak tengok yang bukan yang naik atas, tengok yang bawah dia. Nampak ni. Kan dia ada naik tu kan. Jangan tengok yang naik tu, jangan tengok yang atas, tengok yang bawah ni. Okay, bawah ni deret ni kan. Macam tu cara dia. Okey, meniskus ialah permukaan cecair di dalam suatu bekas yang kelihatan berkeluk. Ni, okey, berkeluk ni permukaan cecair. Kalau air memang macam ni, kalau minyak dia lain, dia terbalik. Dia akan memanjang, membesar ke atas. Kita akan baca bawah dia. Kita akan baca bawah ke atas. Nanti kita akan belajar lah. Okey. Kita belajar tentang hari ni berkenaan dengan air sahaja. Okey. Okey, nanti kita akan buat halaman buku aktiviti ni mengikut yang kita dah belajar. Alright, jom kita pergi kepada mari uji mengukur isi padu air berwarna. Okay, jadi aktiviti ini juga dijalankan secara berkumpulan kalau awak buat kat sekolah, dan awak boleh buat kat rumah juga kalau awak nak buat lah. Okay, untuk aktiviti yang ni agak seronok juga. Okay, alat dan bahan dia silinder penyukat, kad jawapan, air berwarna biru, air warna hijau, air warna ungu. Jadi silinder penyukat tu kat sini, ada dekat sini. Kemudian kita ada kad jawapan isi padu biru, isi padu hijau, isi padu ungu. Kita adakan 3 lah kalau boleh. Senang terus. Kalau nak satu-satu boleh, tapi awak kena basuh balik, lap balik, guna balik semula lah. Okay.
Langkah-langkah dia. Setiap kumpulan perlu menyediakan kad jawapan seperti contoh di atas. Okey, macam inilah sediakan kad ni. Okey, satu kad ni ada gambar dan ada gambar air dan kita akan tulis nanti berapa bacaan dia. Biasanya kalau kat sekolah cikgu awak sediakanlah. Okey. Yang kedua, langkah kedua. Bergerak ke setiap stesen. Catatkan bacaan isi padu air berwarna dan lakarkan pada kad jawapan. Jadi kalau kita memang kena pakai 3 silinder lah sebab kita nak pergi buat stesen-stesen. Bawa kad tu sampai ke stesen 1, silinder penyukat dengan air berwarna biru. Kita tengok air warna biru tu berapa bacaan dia. 200 contohnya kan. Kemudian kita pergi pula ke stesen 2, silinder penyukat dengan air berwarna hijau. Kita bacaan 200, 400, tu tengah-tengah tu maksudnya 300. Kita pun tulis 300 ml. M kecil, L kecil. Kan mililiter. Kemudian kita pergi kepada stesen yang ketiga. Kita lihat silinder penyukat dengan air berwarna ungu. Kita ambil bacaan dia. Tu mungkin 200 dengan 300. Tapi bacaan dia tu 2 dengan 3. Jadi tengah-tengah dia setengah. 250. Okey, kalau macam ni tadi. Ni tadi 300 dengan 400. Ni jadi 350. Stesen 2 350. Stesen 1 tadi 200. Berapa ni? 200 je lah kan. Yang belakang tu dia punya 3D dia. Gambar dia. Dan yang depan ni. Bacaan yang ketiga, stesen 3 bacaan dia 250 ataupun 240 lebih kurang lah kat situ. Tapi kalau bacaan sebenar, bila kita buat aktiviti ni, kita kena baca dengan tepat-tepat meniskus. Okay? Ketiga, setelah selesai menjalankan aktiviti di semua stesen, bincangkan jawapan berdasarkan kad jawapan awak. Jadi awak boleh berbincang sebenarnya dalam kumpulan. Kenapa kita kena buat aktiviti ni dalam kumpulan? Sebab kita nak tengok betul ke bacaan kita. Sama tak dengan kawan-kawan. Kalau kita buat seorang-seorang, kita ingat kita je betul. Tapi bila kita buat dan kita lihat pada jawapan kawan-kawan, kita akan lihat, ada yang tak betul, ada yang sama, ada yang tak sama. Jadi mana satu yang betul? Tu yang seronoknya kat situ. Okay? Jadi soalan yang ada. Adakah paras air berwarna ditandakan pada kad jawapan kamu berbeza dengan kumpulan lain? Mengapa? Adakah kita punya sama atau tidak? Kadang-kadang kita tengok bacaan kawan kita sama. Kadang-kadang dalam kumpulan kita sendiri pun bacaan tak sama. Apa lagi kawan-kawan kumpulan lain kan? Jadi ia bergantung pada kita macam mana kita tengok cahaya berwarna tu. Kalau kita tengok main-main, kita tengok macam tadi tengok di bawah, tengok di atas. Jadi dia agak sukar. Jadi kita kena tengok pada meniskus tegak-tegak. Jadi bila berlaku tak sama dengan kawan, nanti kita akan bincang balik dan cikgu akan beritahu jawapan yang sebenar. Okay? Mengapa dia katakan? Kalau ada berbeza, cakap ya. Mungkin ya lah. Okay, contoh ya lah. Jawapan dia berbeza. Ya. Mengapa? Kerana kumpulan lain melihat tidak menggunakan cara meniskus. Okay, mungkin dia guna cara tengok atas ataupun tengok di bawah kan. Okay, jadi ini merangkumi 6.1, 6.5 dan 6.1.7. Jadi, nota guru, aktiviti mari uji mengukur isi padu air berwarna dilakukan dengan kaedah PAK21 lah, stesen. Maksudnya kita gunakan stesen kalau kat sekolah. Dan kad jawapan boleh diakses melalui pautan QR code. Guru digalakkan mencetak kad tersebut untuk menjalankan aktiviti ini. Okay, jadi kalau cikgu nak buat kat sekolah, cikgu ambil scan kat QR code ni. Okay, cikgu boleh dapatkan kad ni. Terus print je bagi anak-anak murid. Okay. Tu kalau di sekolah lah. Okay, jom. Kita tengok. Seterusnya. Adakah kita nak buat buku aktiviti? Okey. Okey, kita tak masuk isi padu pejabat sekata dulu. Kita baru belajar isi padu lohong tadi, kotak lohong dan isi padu air saja. Okey, jom kita pergi kepada buku aktiviti. Kita buat dulu halaman yang berkaitan yang kita dah belajar. Saya tak nak masuk banyak-banyak, nanti awak pening nanti. Okey, kita pergi dulu yang pertama. Muka surat. Okey. 58. Okey, anda semua boleh tengok buku aktiviti muka surat 58 yang ada untuk kita buat bersama-sama Okey, kaedah mengukur isi padu. Alright, lengkapkan ayat dengan jawapan yang betul. Jawapan dah diberikan iaitu silinder penyukat, tin Eureka, kubus 1 cm padu ataupun kubus 2 cm padu. Wow, ni tadi tak ada dalam pembelajaran kita 2 cm padu. Macam mana tu? Okey, jom kita tengok. Yang pertama, saya ingin mengukur isi padu kotak lohong. Saya boleh menggunakan untuk mengetahui isi padunya. Ingat tak tadi kotak lohong? Kita masukkan apa? Kotak lohong? Kubus 1 cm padu. Jadi kubus 1 cm padu ni tulis kat bawah. Kubus 1 cm padu.
Sebutan dia sentimeter padu. Kalau tulisan dia kubus 1 sentimeter 3 kecil. Okey. Yang kedua, saya ingin mengukur isi padu air kotak. Air kotak. Air cecair kan? Saya boleh menggunakan untuk mengetahui isi padunya. Gunakan apa? Kita boleh gunakan apa tadi? Kita dah belajar silinder penyukat dan bikar kan? Jadi bikar tak ada kat sini. Jawapan yang ada adalah silinder penyukat. Jadi kita jawab kat sini silinder penyukat. Tulis dekat nombor 2 ni silinder penyukat. Okey. Ni jawapan dia atas. Okey, seterusnya yang ketiga. Saya ingin mengukur isi padu batu. Nak ukur isi padu batu macam mana ni? Ni kita belum belajar lagi ni. Tak apa, saya bagi tahu dulu. Nanti kita akan terangkan pada video akan datang. Saya boleh menggunakan apa dan apa untuk mengetahui isi padunya. Nak guna apa ni? Okey, kalau untuk isi padu ni, saya bagi tahu dulu sebab nanti kita akan bincang pada video akan datang. Isi dulu yang ni lah. Saya boleh menggunakan isi padu batu. Batu ni bentuk tak sekata. So, boleh menggunakan tin Eureka. Okey, jawapan dia tin Eureka. Saya boleh menggunakan tin Eureka dan apa? Dan apa? Dan silinder penyukat. Okey, silinder penyukat untuk mengetahui isi padunya. Ini merangkumi 6.1.4 dan 6.1.5 dan 6.1.6. Okey, ni jawapan yang saya bagilah. Nanti kita akan semak balik betul atau tidak sebab kita belum masuk lagi kan tajuk tu. Okey, kita tengok dulu yang ini. Untuk mengukur isi padu cecair dulu. Okey, kita masuk kemudian muka surat 59. Mengukur isi padu cecair. Tandakan right bagi alat yang boleh mengukur isi padu cecair. Ya, tadi saya nak bagi tahu. Yang atas ni tadi jawapan dia adalah silinder penyukat. Tin Eureka dan silinder penyukat kan. Tulis kat sini Kejap saya semaklah terus takut salah. Okey, saya semak dulu pun kita belum belajar. Maksudnya betul kita guna silinder penyukat. Sebentar Okey, kita gunakan tin Eureka dan menggunakan tin Eureka dan juga silinder penyukat lah. Kan? Nampak ni. Okey, ni nanti kita akan belajar lah. Okay, betul lah jawapan kita tadi. Itu nanti kita akan belajar pada kelak akan datang. Okey, sambung lagi kejap dengan soalan dekat buku aktiviti tadi. Okey, jadi betul jawapan dia. Maksudnya, dekat dalam muka surat ni, silinder penyukat dan tin Eureka. Maksudnya jawapan kubus 2 cm padu. Kita tak ada kat dalam jawapan, kat isian jawapan ni. Jadi jawapan dia 3 ni je kita pakai. Cuma yang kubus, yang tin Eureka, silinder penyukat ni jawapannya ada 2 lah. Kat sini dengan kat sini. Okey, saya harap awak faham. Okey, jom kita sambung dululah. Mengukur isi padu. Muka surat 59. Okey, tandakan right bagi alat yang boleh mengukur isi padu cecair. Senang sangat. Yang pertama, omboh. Okey, boleh kita guna right kat sini. Omboh nama ni ataupun picagari. Picagari cocok tu. Sekarang ni kan popular COVID tu kan. Vaksin kan. Cocok pakai ni. Jadi ni boleh. Ini tak boleh ni. Ini nak ukur panjang. Ini nak ukur berat ni. Isi padu. Adakah dia boleh gunakan untuk ukur isi padu? Cecair. Dia nak ukur isi padu cecair. Isi padu cecair nak ukur pakai penimbang ke? Tak payahlah. Jangan ukur pakai penimbang. Kan, walaupun boleh kita sebenarnya nak ukur pakai penimbang. Kita letak air dalam bekas. Lepas tu kita buang airnya, kita ukur bekas pula. Boleh, tapi tak apa. Untuk yang tahun 3 ni, kita jawab yang mudah-mudah lah. Yang kita dah belajar dalam buku teks. Jadi, tidak boleh. Ini untuk ukur pepejal. Ini pun tidak boleh. Okey. Silinder penyukat boleh dan bikar boleh. Yang kita belajar dekat buku teks, silinder penyukat dan juga bikar. Tapi, picagari ni pun boleh digunakan sebab dia pun ada bacaan isi padu kat situ. Okey. Okay, untuk yang berat ni, tak boleh. Okay, kita ambil tak boleh lah sebab sebenarnya boleh, tapi untuk memahamkan awak nanti dululah sebenarnya. Cara yang boleh macam mana, saya ulangi sekali lagi. Masukkan bekas, letak bekas kaca contohnya dalam ni, ukur berat dia berapa, kemudian masukkan air, kita tahu berapa isi padu dekat, tapi dia bukan isi padu lah, dia ukuran dia kg, gitulah. Tapi kena tukar unit lagi, nanti banyak kerja, tak payah. So untuk tahun 3 awak just jawab yang betul adalah ni, picagari, bikar ni, bukan bikar ni, dan juga silinder penyukat ni lah. 3 saja. Okey. Yang kedua, sambung garisan putus-putus untuk menunjukkan arah semata yang betul.
Senang saja. Kita tengok pada ni ke ni ke ni. Yang ini dah tentu salah. Ni. Mana satu ni? Yang ini ke ataupun yang bawah ni? Yang ini dia tengok pada ujung atas kan? Tengok ni nampak. Dia tengok pada ujung atas. Yang ini dia tengok pada bawah. Jadi aras meniskus yang sebenar adalah yang ini. Jadi gariskan yang bawah ni. Sebab dia betul-betul dekat line 40 tu. Dia dekat tegak ni. Yang ke atas sikit tu jangan. Ini kan ni ke atas sikit salah. Yang ini yang betul. Okey, yang ini betul. Okey. Sebab dia betul-betul kat line tu. Yang atas terlebih tu jangan kira. Okey, jadi jelaskan jawapan kamu. Kenapa betul aras dia? Kita tulis kat situ. Aras mata berada pada meniskus. Okey, kita jawab. Sekali lagi saya ulang. Aras mata berada pada meniskus. Itulah jawapan yang betul. Okey. Alright, ini merangkumi 6.1.5 dan 6.1.7. Okey, satu lagi. Kita habiskan sampai sini. Okey, isi padu cecair. Susun kaedah mengukur isi padu menggunakan silinder penyukat dengan menuliskan nombor 1 sampai 4. Okey, kaedah ni awak kena susun balik je. Salin dan susun balik. Kemudian, pilih dan tulis penerangan yang betul bagi setiap gambar. Okey, kat sini dia ada ambil bacaan isi padu dengan kedudukan aras mata pada meniskus cecair. Yang kedua, letakkan kertas putih di belakang silinder penyukat. Yang ketiga, letakkan silinder penyukat di tempat yang rata. Dan yang keempat, tuang cecair ke dalam silinder penyukat. Okey, langkah yang mana dulu? Okay, kita tengok dulu kat sini. Kat sini, gambar dia tengah tuang kan? Jadi, jawapan dia yang ini. Kan? Tuang cecair ke dalam silinder penyukat. Tuang cecair ke dalam silinder penyukat. Okey, ini jawapan yang pertama. Nombor jangan letak dulu. Langkah tu nanti kita buat. Okey, yang kedua, gambar yang kedua, dia letak kertas putih. Kenapa dia letak kertas putih? Sebab dia nak bagi nampak tau air tu. Kadang kita tengok itu kita tak nampak. Bila kita letak kertas putih kat belakang ni, kan, baru kita boleh nampak cecair tu kat mana garisan dia dengan jelas. Boleh nak tengok tanpa kertas putih, tapi nak lagi tepat, nak lagi jelas, kita pakai kertas putih kat belakang. Ini jawapan dia. Yang kedua ni adalah letakkan kertas putih di belakang silinder penyukat. Letakkan kertas putih di belakang silinder penyukat. Tu jawapan yang kedua ni lah. Okey. Nombor jangan tulis dulu. Okey, yang ketiga, dia pegang ni kan. Gambar dia pegang. Maksudnya apa? Mana satu? Letakkan silinder penyukat di tempat yang rata. Okey, letakkan silinder penyukat di tempat yang rata. Ini yang untuk gambar ketiga. Okey. Tiga ni kan. Okey, kat sini. Kemudian yang keempat. Salah lah. Kejap saya ingat balik. Yang ni dia baca kan. Okey. Ambil bacaan pada isi padu ambil bacaan isi padu dengan kedudukan aras mata pada meniskus cecair ni. Nombor 2 tadi yang kat sini. Silap betulkan balik. Yang ni, yang panjang ni dekat nombor 2 ni. Yang gambar kedua. Yang last kali ni dia letak kertas putih ni yang ini. Letakkan kertas putih di belakang silinder penyukat ni bawah sekali. Okey. Yang ketiga ni ambil bacaan isi padu yang kedua ni ambil bacaan isi padu dengan kedudukan aras mata pada meniskus cecair. Ini yang ayat panjang ni dekat nombor 2. Dekat gambar kedua betulkan balik. Okey, sorry. Okey, kemudian kita dah dapatkan tadi kan dah isi semua. Okey, sekarang ni kita nak tahu langkah mana dulu. Okey, langkah nombor 1 kita dah isi 4 tadi. Langkah pertama, nombor 1 adalah yang ini. Kita letak dulu ke tempat rata. Okey. Langkah yang kedua, yang atas ni. So, ini nombor 1. Ini nombor 2. Kita tuang cecair. Nombor 3, kita letak kertas. Bawah ni nombor 3. Kita tulis nombor 3. Dan nombor 4, kita tengok pada meniskus tu nombor 4 kat sini. Okey. Alright. Jangan keliru. Sorry tadi mula-mula saya salah sikit yang nombor 2 ni. Okey. Jadi, saya ulang lagi sekali. Nombor 1 adalah pegang ni dekat tempat rata. Nombor 2, tuang cecair. Nombor 3, letak kertas putih. Nombor 4, ambil bacaan. Okey, boleh Alright, saya rasa sampai muka surat 60 untuk ni dulu. Okey, pada kelas akan datang, kita akan sambung pula. Okey, video akan datang, kita akan sambung dengan tajuk isi padu pepejal tidak sekata. Macam mana tu yang dikatakan dengan isi padu pepejal tidak sekata? Kalau lohong tadi, bentuk dia cantik. Boleh kira pakai rumus pun boleh sebenarnya. Dan kalau cecair, kita boleh ukur dengan gunakan silinder tadi dengan bika. Jadi yang pepejal tak sekata ni macam batu dan sebagainya. Macam mana kita nak ukur? Kan bentuk dia pelik-pelik gitu. Boleh kita nak buat panjang darat lebar darat tinggi.
Jadi kalau nak tahu macam mana nak ukur, kita tunggu nantikan video terbaru daripada saya. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.